Alhamdulillah. Baik, insyaAllah saya Ustazah dengan izin saya buka majlis terus malam ni ya, boleh? Sila sila. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji Dah dan rekod. syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada malam hari Jumaat, malam Sabtu 10 September 2021 bersamaan dengan ini kita dah masuk bulan kedua tau. Bulan Muharram dah habis. Malam ini dah masuk 4 Safar. Bulan Safar ni bulan kedua dalam kalender Islam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menurunikan kita hayat, umur, apalagi kelapangan, kesihatan, kesempurnaan akal fikiran, dan alhamdulillah kita diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada musibah. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dan yang paling penting, yang terutamanya, syukur yang tidak terhingga atas satu nikmat yang tak ternilai harganya, iaitu atas nikmat Islam. Okay? Dan juga selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang mengikutinya daripada semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Pertamanya saya ucapkan Assalamualaikum kepada Ustazah kita dulu. Assalamualaikum Ustazah Syahadah, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bro Muhammad apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, saya baik-baik saja semua. Semenjak Ramadan ni kita agak sibuk sikit sebab ada beberapa perancangan besar sebenarnya. InsyaAllah. Semoga Allah pemudahkan. Amin. Terima kasih Ustazah. Dan sedikit juga untuk maklumat Ustazah dan sahabat-sahabat semua, kita di Pertubuhan Jaringan Habis sedang merangka satu projek besar yang mana memerlukan keputusan yang cukup besar, dan juga jikalau disebabkan itu, mungkin juga ada beberapa masa saya tak dapat, saya nak fokus sebenarnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya harap tak ada yang rasa saya menjauh dan sebagainya. Tapi insyaAllah pasti dan pasti perangkaan ini, perancangan kita Jaringan Habis ini untuk kita kata orang melancarkan lagi tabir, dan kita nak rangka lebih banyak program agar kita dapat menjalankan betul perancangan dan sahabat-sahabat. Dan saya nak berikan salam juga kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dengar suara sahabat-sahabat sekalian ni rasa semangat sikit. Jadi jawablah sikit. Jadi Ustazah mungkin malam ni kita lah alang-alang kita dah belajar setiap minggu ni. Cadangan saya untuk diri saya dan kita semua lah. Kita ambil masa yang ada tu sebagai masa yang terbaik. Maknanya kalau boleh malam ini kita belajar kan, kita dapat ilmu yang Masya Allah. Kalau boleh kita rasa dekatnya Allah dengan kita. Ini benda yang penting Sebab apa? Kita nak boleh jadi malam ini malam terakhir Saya 2 hari lepas saya handle satu kes dekat ofis saya dekat JKM, Jabatan Kependudukan Masyarakat, yang mana 4 orang adik-beradik ni ditinggalkan meninggal, mak ayahnya disebabkan COVID meninggal serentak. Mak ayahnya dua-dua masuk ICU, dan tinggallah yang paling kecil umur 6 tahun. Masya Allah. Jadi bagi saya ini perkara yang Allah telah menguji kita semua Jadi kepada kita yang ada kelapangan, saya memberikan sedikit short dan cadangan. Ambil peluang kelas tajwid kita pada malam ini. Kalau boleh jadikan program ini satu program yang betul-betul dapat memahamkan kita dengan tawakal. Bukan sekadar kita faham bagaimana nak mengeluarkan makhraj huruf, tetapi kita nak faham tajwid definisinya apa, Al-Quran itu apa, supaya benda ini balik kepada definisi Al-Quran yang kita belajar sahabat hari, iaitu menjadikan Al-Quran sebagai ibadah. Dan yang paling penting, menjadikan Al-Quran ini walaupun kita merangkak-rangkak, walaupun kita sahabat tahun begitu juga keadaannya tak pandai-pandai dan sebagainya, tapi kalau boleh kita nak harapkan Al-Quran ini akan menjadi peneman kita nanti, insyaAllah. Jadi Ustazah, saya rasa itu mukadimah malam ini. Saya harap sahabat-sahabat sekalian bersemangat Saya nampak kuat ni'yah kita ni, ni Allah ni, Masya Allah.
Mic tak buka. Mikrofonnya tak dibuka tu. Mungkin kena panggil saudara maranya. Saya nampak di belakangnya ada macam kotak-kotak. Jadi semangat saya tengok ni Ustazah kan. Jadi kita ada sahabat-sahabat. Mungkin Nek Yah tak pandai nak on mikrofon. Dah on dah. Nek Yah apa khabar? Baik. Nek Yah online daripada mana ni? Dari Kelantan. Allah Ustazah semangat kita dengar ni. Apa khabar pula? Apa khabar orang Kelantan? Allah khabar baik. Kelantan mana ni Nek Yah? Ni duduk Muazimah. Muhajir. Ni jiran ni. Jiran saya ni. Kelantan belah mana tu? Oh, makan bubur. Oh, Penggerak Kubur. Baik. Jadi itulah Ustazah sedikit mukadimah pada malam ini. Minta maaf Ustazah ambil masa kita sikit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita beri ruang apa ni ulas ruangan ini kepada Ustazah Nurul Syahadah kita. Kendalikan kelas kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bro Muhammad. Ya, Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu sekali lagi di alam maya. Kita terus masuk kelas kita. Bro Muhammad pun dah buka kelas kita, kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mula kelas ni saya ingat kita nak ulang kaji sikit lah. Tu kan tudung sikit Okey, kita nak ulang kaji sikit lah. Kita dah belajar kan? Okey, saya harap yang jawab malam ni boleh buka mic lah. Buka mic. Satu, saya nak tanya, minggu lepas kita dah belajar makhraj apa? Ada berapa makhraj am? Ada siapa? Kita belajar ada 5 makhraj minggu lepas. Okey, ada 5 makhraj am. Okey, saya nak tanya. Kita belajar Okey. makhraj al-jabr, makhraj al-khusyuk. Okey, thank you Kak Sherin. Okey, banyak sangat dah tu. Nanti orang lain tak dapat jawab. Okey, kita tengok siapa ni. Ada Solihin Razak. Siapa saudara Solihin Razak? Orang yang sama ke dengan Nik Yah? Kan? Bukan kan? Ya, Azimah. Memang Solihin Azimah. Yang nama Solihin Razak ni yang masuk ni siapa ni? Bukan. Okey. Okey, sila. Sila saudara Solihin. Ada join ke minggu lepas? Ada tapi lewat sikit belajar lain. Oh, okey, tak apa. Boleh jawab tak agak-agak? Tak apa, kalau tak boleh jawab tak apa, tak ada denda pun. It's okay. Jangan pressure. Tu kan kadang saya tak suka nak panggil nama. Tapi atas permintaan kan, saya disuruh panggil nama. Jadi tu saya cuba memenuhilah permintaan. Tapi jangan rasa pressure. Sebab kita ni sama-sama belajar. Kalau tak ingat, tak apa. Tu perkara biasa. Hargai tak ingat. Kan? Hargai masa kita tak ingat ni. Tu cikgu saya ajar. Kalau misal kata kita dah ingat, kita dah susah nak lupa. Okey? Jadi masa kita lupa ni, kita hargai dulu. Okey? Okey, saya nak tanya Sheila Arifin. Siapa si Sheila? Ya, saya. Sila. Ingat tak? Ada 5. Ajaha, Al-Haq, Al-Qayyum, Al-Syaf. Okey, yang first tu tadi apa? Al-Jauf. Al-Jauf. Lagi yang nombor 2? Al-Haq, Al-Haq tu kat mana? Kerongkong, Kerongkong. Lagi? Al-Qayyum, Al-Khayshum. Rongga Hidung, Dekat rongga hidung. Lagi? Al-Syahadat. Asyafatan. Pada ada kedua bibir. 2 bibir. Lagi? Kan, lidah. Alisan. Alisan yang kita belum belajar kan? Alhamdulillah. Tahniah. Okey.
Ni jangan rasa macam siapa yang tak dapat jawab, jangan rasa macam alah apa ni aku tak dapat jawab. Bila kawan dapat jawab, okey, dia punya jawapan tu kita belajar sama, okey? Jangan pressure, kita belajar happy-happy je. Okey, saya nak tanya Safia. Si Safia ada? Ingat tak apa huruf untuk makhraj asyafatan? Ada tak si Safia? Okay, mungkin tak ready lagi. Saudara Taufik, Muhammad Taufik. Yes, Ustazah. Oh, si Safia kata lain tak kuat. Okey, ingat tak apa huruf untuk makhraj asyafatan? Asyafatan untuk dua bibir. Syafaat. Dua bibir. Ha. Mim. Ya, betul. Betul. Ba. Lagi satu. Fa. Waw. Fa. Mim, waw, ba, fa. Ba. Fa. Okey, dekat situ ada dua makhraj khas kan? Okey, saya nak tanya fa tu makhrajnya di mana? Itu maksudnya gigi atas untuk perut bibir bawah. Hebat. Okey, yang lain punya tu waw mim ba tu melibatkan dua bibir kan? Okey, hebat. Tahniah saudara Muhammad Taufik. Okey, saya nak tanya soalan yang berikutnya. Rongga hidung. Al-Khayshum. Okey, siapa yang boleh jawab ni? Priscilla Marcus. Priscilla. Okey, siapa? Sis Priscilla? Ni Ustazah. Sila. Al-Khayshum. Untuk bunyi apa tu? Bunyi pakai hidung. Dengung. Hebat. Untuk bunyi dengung. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, Allah izinkan, kita belajar belajar tajwid. Nanti kita akan jumpa huruf apa, dia akan dengung kan. Nanti semua bunyi-bunyi dengung tu akan kita tolak ke Al-Khayshum. Al-Khayshum tu rongga hidung. Kan? Bila kita tutup hidung kita, dah tak bunyi. Maknanya betul lah tu. Kan? Okey? Saya nak tanya soalan berikutnya. Makhraj Al-Haq. Siti Hakimah. Mic tak buka. Sebab Ustazah baru masuk. It's okay. Ingat tak makhraj Al-Haq? Al-Haq tu untuk huruf apa? Di halqum kan? Ya, betul. Ada berapa tempat khas? Ha, ha, Okey. ra, Okey. Ya, betul. lagi satu ha. Hamzah tu. Hamzah yang Hamzah ha. Okey. Al-Halqum terbahagi kepada 3 kan? Pangkal halqum kita satu-satu. Pangkal halqum yang dekat dengan dada tu apa? ada ha, Lagi? ha, Tak. Ha dengan Hamzah. Ya, betul. Ha simpul tu dengan Hamzah. Kan? Okey, dekat tengah-tengah halqum tu, dekat Adam's apple tu? ha. Ha. Cantik sebutannya. Dengan? Dengan ha. Ain. 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 Kalau kita tutup hidung pun tetap bunyi. Kan? Sebab kadang-kadang ain tu orang tolak ke hidung kan? Okey, jadi kita tutup hidung pun tetap berbunyi sebab dia bunyi dia di halqum, kan? Okey, atas sekali hujung halqum tu apa bunyi dia? Apa huruf dia? Kha. Dia tak boleh sebut kha. Dia kena sebut kha. Dengan ghain, bukan ghain, ghain. Sebab apa kita sebut dia bunyi O? Sebab masa tu kita ada sebut dia huruf isti'la kan, walaupun kita belum belajar lagi sifat huruf. Okey, tapi ni kita sambil-sambil dengar aje kan. Dia ada sifat huruf isti'la, di mana pangkal lidah kita diangkat tinggi dan menyebabkan bunyi itu tebal dan menyebabkan bunyi itu bunyi O. Tapi kita tak boleh moncong.
Dia punya cara sebut dia buka mulut tapi tak boleh besar, tak boleh moncong, tak boleh senyum. Kan? Okey, jadi bunyi dia kha dengan ghain tu di atas gha. Okey, cantik. Thank you Sis Siti. Okey, kita dah belajar al-khayshum. Okey, al-jauf. Al-jauf. Siapa boleh jawab? Ni nak kasih Sis Fatimah. Fatimah Al-Zahra Alice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rongga mulut. Untuk bunyi apa tu? Untuk memanjangkan bunyi. Ya, betul. Bunyi mat. Untuk bunyi mat. Bunyi mat tu kalau kita cakap bahasa Melayu, bunyi panjang. Mat tu sama dengan panjang. Okay. Kita dah belajar mat asli kan secara tidak langsungnya. Apabila huruf alif mati, huruf sebelum alif mati tu mesti berbaris. Siti Fatimah, Siti pula, Sis Fatimah Azhara. Atas. Betul. Alif mati, sebelum alif mati hurufnya mesti berbaris atas. Contoh kalau ba mesti berbaris atas dan kita matkan dia, panjangkan dia jadi ba. Okey, kalau misal kata dia huruf dia alif waw ya kan? Waw mati, huruf sebelum waw tu mesti berbaris. Bawah. Waw mesti berbaris depan. Dia mesti kena sama. Sebab bila bunyi depan tu ataupun doma tu kan bunyi u kan. Waw pun bunyi u kan. Jadi itu kita kena doublekan dia macam B-U-U. Macam tu kan. Okey, jadi kalau misal kata waw, huruf sebelum waw mesti berbaris dommah ataupun depan. Okey, tadi yang baris atas tu ataupun fathah kan? Fathah kita dah belajar kan? Okey, kalau misal kata sebelum waw tu ta, jadi ta tu mesti kena baris dommah, jadi bunyi dia tu. So kita mesti kena moncongkan. Mesti kena moncongkan sebab kita hanya boleh moncong. Nanti itu kasih soalan. Okey. Okey, kalau huruf ya. Ya mati, sebelum ya mesti berbaris? Bawah. Ya, kasrah. Kasrah, baris bawah. Okey, contoh kalau misal kata huruf sin, kan? Sin jumpa ya. Sin mesti berbaris bawah, jadi bunyi dia si, kan? Okey, jadi dia panjang 2 harakat. Okey, itu kalau misal kata belakang dia tak ada huruf lain lah. Kalau misal kata ada jumpa huruf lain, dia akan jadi 4-5 harakat. 2-4 atau 6, 4-5 atau 6. Itu dalam bab tajwid. Okey. Sama kasih. Okey, tadi yang kita nak tanya tu. Apa tadi soalan dia? Okey, huruf apa sahaja dan baris apa sahaja yang kita boleh moncongkan? Semua suka moncong kan? Okey. Siapa? Volunteer. Wow. Okey, cantik. Wow. Bro Taufik, Sis Fatimah. Hari tu ada orang komplain saya suka letak tangan macam ni. Penat lah kan seharian. It's okay lah Kita santai-santai je Okay. Hanya huruf waw dan baris Depan. okey, cantik. Depan ataupun doma kan. So bila waw tak kisah dia baris fathah ke, baris kasrah ke, baris doma ke, dia tetap akan moncong. Contoh macam mana kalau misal kata dia berbaris atas kan? Wa. Kan? Kita moncongkan dulu. Wa. Baru kita senyum kan? Kalau dia berbaris kasrah, wi. Moncong juga dulu kan? Wi. Kalau dia doma, wu. Okey? Confirm moncong habis. Okey? Mulut ni ikut masing-masing tau. Saya punya mulut, kalau saya setakat moncong dia tak tepat. Okey? Saya kena saya kena extra. So, masing-masing kena dengar bunyi bila masing-masing sebut. Okey? Ikut mulut masing-masing. Jangan ikut moncong saya pula. Kan? Mungkin ada orang
sikit je pun dah cantik kan dia punya bunyi kan. It's okay. Okay, Alhamdulillah. Rasanya itu sahaja yang kita ulang kaji untuk minggu ni. Sebab kita nak masuk kepada makhraj huruf al-lisan. Okey lah, satu lagi soalan. Apa tu makhraj? Volunteer. Cantik. Hebat. Okey, terima kasih saudara Muhammad Taufik. Okey, makhraj tu tempat keluar. Okey. Makhraj huruf hijaiyah tu maknanya tempat keluar huruf hijaiyah. Hijaiyah tu alif sampai ya. Okey. Walaupun alif berbaris tidak berbunyi, tapi dia tetap ada cara sebut dia kan, alif. Okey, alif. Kan? Tapi kalau misal kata masa alif mati, huruf sebelumnya tu berbaris atas tu, macam contoh ba kan. Kita pergi ke rumah Hamzah. Ba. Kan? Dalam al-jauf kan, dalam rongga mulut kan, dia punya makhraj dia al-jauf kan. Jadi kita jangan keluarkan ba macam tu. Ba kan. Tak boleh. Ba. Dia bukanlah tak boleh tu menyebabkan macam hukum haram. Bukan. Dia macam tak tepat lah kan. Okey. Di dalam mulut tu ba. Kita tak payah buka besar ba. Macam tu tak boleh. Okey. Okey. Sebenarnya kalau misal kata kita dah belajar jauh kan, dia ada cara tau. Suara bentakan masa kita mengajar Al-Quran, itu semua tak dibenarkan kan. Lepas tu macam kadang-kadang kita nak panjangkan kita punya bunyi tu, contoh 2 atau 4 atau 6 harakat tu, atau 4, 5, 6 harakat tu kita nak panjangkan. Lepas tu kita yang tu pun tak dibenarkan sebenarnya kan. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak tengok bahagian tajwid, nanti insya-Allah banyaklah sebenarnya. Okey, so kita ulang kaji. Itu teaser bahagian tajwid Okey. Ulang kaji kita habis, insya-Allah kita masuk al-lisan. Okey, kita tengok buku ataupun tengok skrin saya, kalau boleh pinkan skrin saya. Al-lisan ada 10 huruf. 10 tempat keluar huruf. Okay. Minggu lepas kita dah ada teaser sikit kan, bahagian ta, dal dengan ta kan. Dia semua sekali ada 10 tempat makhraj khas. Bukan huruf makhraj khas. Dia ada 10. Okay, first ta, dal, ta. Okay, ta, dal, ta. Kalau kita lukis kan, gigi kita letak warna hitam. Okey, gigi atas, gigi bawah. Okey, kita punya lelangit kita letak warna merah. Tak naklah lidah kita letak warna merah, boleh Lelangit kita letak hijau lah, lelangit kita. Lelangit kita mendatar, lepas tu meninggi, lepas tu dia menurun. Lepas tu sini ada lelangit lembut, sini anak tekak. Sini kita punya leher, kecilkan sikit pen ni. Okey. Sini leher kita terbahagi kepada 3 makhraj khas. Okey. 3 makhraj khas. Di sini kha, di sini ghain, di sini ha, di sini ain, di sini ha, di sini hamzah. Betul tak? Okey, kalau ada yang nak buka mic boleh, anytime boleh buka mic. Okey. Jadi kita punya lidah di sini. Okey. Lidah kita belakang. Dia tengok huruf apa Kejap kita tengok Okey, huruf dia ta, dal, ta. Nampak tak? Okey, ta, dal, ta. Okey. Ta dengan dal ni kita punya hujung lidah kan, belakang sini kan, tapi kita punya pangkal lidah ni rata je.
Okey, rata je. Data je. Okey. So, dekat sini. Sini ta dengan dal. Clear tak? Hujung lidah tau. Hujung lidah. Kita jangan letak banyak sangat lidah kita tu, tekan kuat sangat ke gigi sampai nanti dia akan menyebabkan banyak macam ni gigi kan. Nanti lidah kita tu tekan banyak sangat, dia jadi macam kepala lidah ni banyak sangat kat sini. Tak boleh. Dia hujung je. Hujung je macam tu. Okay? Clear tak? Okay? Boleh komen? Clear tak? Istilah. Apa maksud istilah? Istilah tu nanti kita belajar masa sifat huruf. Istilah tu maksudnya menebal. Kita kena angkat pangkal lidah kita. Nanti masa sifat huruf, insyaAllah kita akan belajar lah apa tu sifat-sifat dia. Okey, saya saja je sebut biar dengar istilah. Istilah nanti dengar, nanti bila kita masuk bab istilah, ini dia istilah kan. Okey, jadi kita dah ingat dulu istilah tu. Kadang-kadang kita dah faham, tapi istilah tu kadang-kadang kita nak hafal tu macam susah kan. So kita kena selalulah ulang-ulang sebut. Okey. Okay, alhamdulillah clear ta dengan dal. Okey, kita nak cerita pasal ni to. Okey, to. Kita letak warna biru To, hujung lidah dekat sini. Okey, lepas tu kita angkat tepi lidah, kita angkat pangkal lidah. Ini nanti masa bahagian sifat huruf kita akan ulang balik. Kan? Okey, ini dengan ini adalah sifat huruf. Yang di sini pangkal lidah ni dengan tengah lidah ni adalah sifat huruf. So jangan confuse, dia punya makhraj adalah di sini. Hujung lidah belakang gigi atas. Hujung lidah belakang gigi atas. Okey. Tapi apa yang bezakan bunyi ta dengan to? Itulah yang ni, yang belakang ni. Okey, yang belakang ni dengan tepi ni. Itu dia punya sifat dia. Sifat dia yang bunyikan to. To. Dia tak boleh sampai kita bunyi to. Tak boleh keluar suara kan? Okey, macam nak tebalkan sangat tapi sampai tak keluar suara. Okey, dia bunyi ta. Ta kena senyum. Lepas tu to. To buka mulut tapi tak besar sebab kita angkat pangkal lidah, sebab kita angkat tepi lidah. Pangkal lidah tu istilah. Tepi lidah tu itba'. Clear tak? So clear, dekat sini ada 3 huruf kongsi satu bilik. Tapi sifat dia berbeza. Apa maksudnya? 3 huruf kongsi satu bilik, tapi ada satu tu gemuk sikit, ada satu tu putih sikit, ada satu tu kurus sikit. Jadi gemuk, kurus, putih, hitam, cantik, tak cantik, itu semua sifat. Kan? Itu contoh je lah kan. Contoh je. Tapi kat situ ada 3 beradik. Contoh kan macam tu kan. Ada 3 beradik kongsi satu bilik. Tapi ada kakak kurus sikit, adik gemuk sikit kan. Okay, clear tak? Okay, saya nak gerak pindah Okay, kita pergi ke yang seterusnya. Kalau misal kata tak clear dekat skrin ni, boleh tengok dekat buku muka surat 13 Okay, kita pergi ke sin, zai, sad. Sin, zai, sad. Okay. Canggih betul lah kesa ni. Manalah dia pergi dah. Okey. Sama juga gigi kita warna hitam, gigi atas, gigi bawah. Okey. Ini kita punya lelangit kita.
Mendata, naik, lelangit lembut, halkum. Anak tekak dan leher halkum. Okey. Okey. Kali ni kita huruf sin, zai, sad. Okey. Sin, zai, sad. Okey. Sin, zai, sad. Zai ada titik. Okey. Dia punya sama juga macam tadi. Untuk sin dengan zai, dia punya lidah dia cuma sekarang kat gigi bawah. Belakang gigi bawah. Tapi lidah ni mendatar je. Lidah ni mendatar je. Ni kat belakang gigi bawah. Lidah mendatar. Hujung lidah sama juga. Hujung lidah. Bukan kepala lidah. Okay. Jadi bila kita nak tahu, kita kena berbariskan dia. Kita kena matikan dia. As. Kan? Nampak tak kita punya, rasa tak kita punya mana kesa ni? Rasa tak kita punya lidah tu dekat belakang gigi bawah. As. Sin dengan zai kita kena senyum. As. Az. As. Az. Okay. Clear tak? Hujung lidah, belakang gigi bawah. As. Az. Untuk sin dengan zai. Okay. Lepas tu kita nak pergi ke sad. Kita nak pergi ke sad. Kalau ada soalan, terus buka mic, terus tanya ya. Okay. Kalau sad ni bezanya sama macam tadi. Okay, sad ni kita pakai hijau, kita pakai biru lah. Dia punya ni lidah dia, dia naik tinggi. Dia naik tinggi kat sini. Okay. Kalau kita tengok lidah kita ni, kalau dekat atas ni permukaan ni, dia akan jadi macam berkolam. Sini angkat. Oh sorry, syok sendiri. Thank you. Sorry. Okay. Nampak tak warna saya lukis sorang-sorang je syok-syok tak? Sorry. Okay, kalau yang warna biru ni, ni untuk sad. Kita angkat tinggi pangkal lidah kita dengan tepi lidah. Okay. Kalau kita tengok permukaan lidah kita ni, dia akan berkolam dekat tengah ni. Sebab kita angkat pangkal lidah, kita angkat tepi lidah. Okay. Dia jadi macam bertakung lah. Macam bertakung. Bila kita sebut as. Kalau berbaris so. Kalau baris bawah si. Jangan sampai sui. Sui tak boleh Si. Su. So. Si. Su. Okey. Cuba sis Zailina. So. Si. Su. Cuba sekali lagi, tadi putus. Sod. Okey. Perasan tak semua? Ada sikit macam dibulatkan, dimoncongkan mulut tu. Tak boleh disorkan. Tak boleh besar. Bukan besar macam tu. Cuba sekali lagi. Tengok kamera. Okey, tahniah. InsyaAllah nanti bila kita belajar sifat huruf, kan, kita akan lebih fokus dia punya sebutan tu. Kan? Okey, tapi semua jangan keliru, Sama juga macam tadi. Yang belakang ni, yang diangkatnya ni adalah sifat huruf. Okey, sifat huruf. Dia punya makhraj dia adalah di sini. Hujung lidah, belakang gigi bawah. Okey, ada berapa huruf? Siapa nak jawab? Ada berapa huruf hujung lidah, belakang gigi bawah? Alex ni punya gambar asyik.
Pening kepala je, risau saya. Alex ada tak? Apa Ustazah? Apa huruf hujung lidah belakang gigi bawah? Huruf hujung lidah belakang gigi bawah. Ada 3 huruf. Kita baru belajar. Sin. Sin, Lagi? Sod, Lagi? Za, Zai. Zai, Okey, sin, zai, sod. Okey, kita tengok muka surat. Sod. Berapa muka surat berapa? Muka surat 13. Ataupun pinkan skrin saya. Nampak Alex? Clear tak? Clear nampak? Muka surat 13. Kalau tak clear tengok kat buku muka surat 13. Jadi yang hujung lidah belakang gigi atas huruf apa Alex? Hujung lidah, Belakang gigi atas. hujung lidah. Ta. Tu tengok buku muka surat 13. Okey. Ta, da dengan to. Ta, dal, to. Kalau nama huruf dia dal. Kalau dia berbaris baru da. Kan? Betul. Sebab kita dah biasa iqra' kan. Okey. Kalau misal kata huruf dia ta, dal, to. Okey. Kalau dulu-dulu ngaji dia je. Dal di atas da, dal di bawah di, dal di depan du, da di du. Tapi bila sekarang kita iqra' dah tak ada dah. Terus je nampak baris, terus je cakap da di du. Jadi kita dah tak kena dal. Kan? Okey. Ya, betul. Okey, terima kasih Alex, Tania. Kita boleh move tak? Ada siapa boleh wakil komen? Kita boleh move tak ke makhraj seterusnya? Okey, cantik. Thank you Sis May. Okey, kita tengok dekat sini. Makhraj seterusnya, kita ambil hujung lidah antara 2 gigi. Okey. Dekat sini ni Sa, zal, dha. Okey, sa, zal, dha. Hujung lidah antara 2 gigi. Okey. Gigi kita tetap hitam. Bila dah berumur gigi jarang kan? Rasa macam nak pakai braces. Okey. Kita pendekkan sikit gigi kita sebab kita nak letak huruf kat situ. Okey. Langit kita tetap hijau. Okey, anak tekak. Halkum. Okey. Tadi sini dah ada kan? Ta, dal, to. Bawah dah ada sin, zai. Panjang pula titik dia. Gigi kita terpadam. Sin, zai ada titik, sod. Kan? Okey, sekarang kita punya lidah di sini. Di sini. Okey. Belakang ni nanti dia akan ada yang ikut dia punya sifat lah. Akan ada diangkat pangkal lidah. Okey, tapi kita kasih dulu huruf. Makhrajnya di sini. Okey. Sa. Sa 3 titik Ta 2 titik. Sa. Dal. Macam dal tapi bertitik. Dengan dha. Perasan tak semua bertitik? Okey. Sa. Ustazah, Ya. maaf. Ya. Skrin tu nampak terlalu depan lah. Tak nampak apa yang dari depan dia. Nampak terlalu depan. Okey. Telefon tu baringkan. Tengok pakai telefon ke pakai laptop? Jangan tegakkan. Tegakkan dia punya skrin tu, dia akan terhad. Baringkan. Kejap. Dia sebenarnya dia kena tarik
kat handphone kita tu kena tarik. Cuba Alex tarik Alex. Lain macam bila kita punya penolong pengerusi kita bersuara. Okey, dah. Dah. Nak kecilkan lagi baru dapat. Okey. Bagi kecil je. Kita punya naib pengetua. Okey, nampak semua? Nampak. Okey, ada 3 huruf kan? Tha, zal, dha. Jadi kita kena keluarkanlah lidah kita. Lidah kita tu kena keluarkan. Macam tu. Tha, za, dha. Tha, za, dha. Kalau kita sebut ta, at, tak nampak kan? Lidah kita tak nampak. At. Kalau sebut dal, at. Kalau sebut to, at. Tak nampak semua lidah kita. Kalau sebut sin, zai, sod tu, as. Tak nampak. Az, as. Semua tak nampak lidah. Tapi bila sebut tha, as. Lidah tinggal kat luar. Sebut zal, az. Lidah tinggal kat luar. Sebut dha, al. Lidah tinggal kat luar. Bila mati, lidah mesti tinggal kat luar. Jadi di mana lidah kita tinggal, di situlah makhrajnya. Bila kita berbaris, kita kena keluarkan lidah kita dulu. Sa. Masa kita sebut sa tu, kita dah masuk kan? Kalau kita tinggal kat luar, tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Okey. Bila dia mati, tinggal. As. Bila dia hidup, dia berbaris. Sa. Keluarkan dulu, tarik. Sa. Kalau baris bawah, si. Baris depan pun keluar lidah juga, bau moncong. Su. Bila moncong tu, tarik lidah. Su. Wakil? Sebut. Sebut sa, si, su. Me? Sis me? Melevi? Okey, cuba sekali lagi. Okey, lidah tu bukan kita nak keluar banyak sangat, kan? Dia nak keluar sikit je kepala lidah tu. Dia tak payah sampai separuh lidah, kan? Okey, terima kasih Sis May. Kita ada seorang lagi tau, May. Ada tak malam ni? Rasanya tak ada. Mungkin dia bertugas. Okey, mungkin dia shift malam. Okey, tak apa. Kita tengok. Lepas sa tu ada huruf zal. Zal pun sama juga. Bila berbaris, keluar juga dulu. Za, zi, zu. Okey. Dia berbeza dengan zai. Zai dekat bawah kan? Dekat, okey, saya tengok ni. Ni. Zai ni. Zai dekat belakang gigi bawah. Hujung lidah, belakang gigi bawah. Dan dia punya sebut dia, bunyi dia az. Kan nampak bunyi Z. Clear. Az. Tapi kalau zal, dia lidah tu kena tinggal antara dua gigi. Dia lembut je sikit bunyi dia. Az. Az. Kan? Beza dengan az. Az. Ada siapa? Volunteer? Maria Farina. Dah volunteer panggil pula nama ya tak? Sorry. Sis Maria. Ya. Cuba sebut az, zal dengan zai. Az. Zai bunyi dia az. Az. Kena Z bunyi Z. Az. Yang tu ada bunyi T sikit. Dia tak ada at. Dia az. Hujung lidah tu letak bawah, belakang gigi bawah. Az. Dah ada bunyi. Az. Betul. Kalau misal kata zal, kita kena keluarkan lidah. Az. Tak boleh ada T juga. Dia kena terus bunyi macam Z, tapi kita keluarkan lidah. Az. Lembutkan lagi. Lidah keluarkan lagi. Az. Lidah keluarkan lagi. Lidah keluarkan daripada gigi. Az. Okey. Gigi kita tu,
Gigi kita jangan tutup habis lidah kita tau. Kita jangan gigit lidah kita. Dia kasih dia nak ada ruang bunyi, nak ada ruang angin untuk keluar. Kan? Kita cuma keluarkan dia daripada gigi je. Bukan kita gigit lidah kita. Cuba sekali lagi. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Kita sama-sama praktis Okey. Jadi nanti kita dah belajar ni kan. Ta, dal, to ni. Kita matikan. Al. Lepas tu kita matikan sin, zai, sod. Az, as. Kan? Tak boleh moncong semua Semua tak boleh moncong. Sebab bukan waw kan. Okey. Lepas tu nanti kita belajar as. Yang keluar lidah pula. As. Dengan dha. Au. Okey. Okey. Kita tengok kat skrin. Kat skrin. Dha ni. Dha. Bezanya sama macam tadi. Akan diangkat pangkal lidah. Akan diangkat tepi lidah. Okey. Ini adalah istilah. Ini adalah itbaq. Okey. Ini adalah sifat huruf. Okey. Apabila kita angkat ni, dia akan bunyi O. Akan bunyi tebal. Tapi sedangkan dia bukan dimoncongkan mulut kita. Kan? Bukan kita sebut macam kotor. Kotor kita moncongkan mulut kan. Bukan macam tu. Kan? Kita angkat pangkal lidah. Kan? Okey. Jadi bunyi dia dha. Kalau dia berbaris bunyi dia dha. Kalau baris bawah zi. Zu. Sama. Dia bunyi macam menebal. Kan? Beza dengan zal tu. Za. Zi. Zu. Kan? Okey. Sa. Zi. Su. Kan? Okey. Clear tak? Saya nak tanya seorang. Apakah huruf hujung lidah antara dua terkeluar antara dua gigi? Tapi sebenarnya masa saya belajar, kan? Saya belajar Ustazah Nomalina punya kelas. Dia sebut apa tahu? Hujung lidah hujung lidah terkeluar daripada gigi atas dan dibantu oleh gigi bawah. Okey, panjang kan? Tapi tak tahulah, mungkin ada yang lebih faham kot kalau sebut macam tu kan. Tapi senang ceritanya dia keluarlah antara dua gigi tu. Okey. Hujung lidah kita dikeluarkan antara dua gigi. Siapa yang volunteer nak jawab? Apakah 3 huruf tersebut? Makcik Nik ya? Okey tak? Clear tak? Apa 3 huruf tu Makcik Nik? Mike, tolong bukakan Zima. Siapa asisten Makcik Nik? Tolong bukakan mic. Nak dengar suara Makcik Nik. Ajar Makcik macam mana nak buka. Tekan yang bentuk mic tu. Kan? Tak dapat. Asisten busy. Asisten Makcik Nik ni dalam hari baru lepas bersalin. Okay. Apa Makcik? 3 huruf yang terkeluar daripada kedua gigi kita tu, hujung lidah keluar daripada gigi kita tu. Z. Zu. Zai. Apa hurufnya? Sa, zal, dha. 3 huruf. Sa, zal dengan dha. Bila kita sebut, kita kena keluarkan lidah kita tu daripada gigi tu. Kan? Macam makcik, gigi betul ke gigi palsu? Tak. Gigi besar di atas, bawah tak ada gigi. Jadi memang mencabar sikit ya sahabat semua. Jadi kita yang ada gigi lagi, kita syukur. Okay, terima kasih Makcik Nik. Makcik dah makan belum? Dah. Makan dah. Alhamdulillah. Okey. Semua clear tak? Ada berapa huruf? Ada 3 huruf kan? Sa, zal dengan dha. Okey. Jadi kita tengok. Hujung lidah belakang gigi atas ada 3 huruf. Okey, 3 huruf. Hujung lidah belakang gigi bawah ada 3 huruf. Okey. Thank you Mary. Thank you respon.
Okey, lepas tu hujung lidah terkeluar daripada gigi ada 3 huruf. So di sini 3 campur 3 campur 3 ada 9 huruf, kan? 9 huruf. Total dekat lisan ni, lisan ada 10 makhraj khas kan? 10 makhraj khas. Total dia ada 17 huruf. Okey. Total ada 17 huruf. Kita baru belajar 9 huruf. InsyaAllah kita akan belajar lagi 8 huruf. Boleh saya bergerak tak ke makhraj seterusnya? Boleh Ustazah. Okay, thank you. Alhamdulillah. In case kalau ada yang macam confused, terus buka mic, terus tanya Okay. Kita tengok dekat muka surat 13. Kita nak pergi ke lam, nun dengan ra. Okay, lam, nun dengan ra. Okay. Sekali lagi saya ingatkan, mula-mula ni mungkin boring lah lebih sikit. Okay, sebab kita semua baru nak belajar. InsyaAllah bila semua nanti dah banyak tahu, kita keluarkan hukum. Bila kita soal jawab, semua dah banyak tahu, InsyaAllah kita seronok lah, meriah. Okay. Okay, first ni sabar je. Macam saya baru nak belajar satu bahasa baru untuk saya, kan? Jadi tu saya mula-mula saya cari selingan sikit lah, kan? Kalau saya masuk terus ke makhraj seterusnya macam panas pula kepala, kan? Okey, selingan sikit saya share saya punya pengalaman sendiri. Saya nak cari cikgu, kan? Tapi tak ada cikgu yang nak ajar, kan? Lepas tu saya cari YouTube. Saya cari YouTube ni apa ni? Ini kak, ni kak, ni gak, ni gak, ni kak lagi. Oh, ni this is the same like gak. Same like kak. Saya tengok YouTube yang ni dia kata same like kak. YouTube yang lain dia kata same like gak. Jadi tu saya nak cari orang lah kan yang saya boleh tanya. YouTube kita tak boleh tanya kan. Lepas tu saya fikir-fikir kan, saya cari lagi. Saya cari orang, tak ada orang nak. Saya cari lagi YouTube. Mana YouTube yang lain-lain punya kan, channel lain kan. Tengok. Alhamdulillah, Allah temukan saya dengan satu channel ni. Saya rasa seronok sangat belajar dengan cikgu tu. Kan macam saya dalam kelas dia. Cikgu dia handsome pula tu. Allah. Dah lah macam ke Korea. Aduh, hai senyum je saya pun tergelak. Seronok nak belajar. Okey, barulah saya clear. Okey, first ka. Lepas tu ka dia ada angin kan. Lepas tu dia ga. The fourth one is same like the third one. Ga. Okey, barulah clear. Kan? Ini dia sebut like singer. Singer without sing. Macam mana ni dia sebut nge. Lepas tu singer. Kan kita kan sebut singer kan. Macam singer kan. Okay, singer. Jadi itu saya cuma nak share. Bila kita tak berapa faham tu, kita ambil je dulu. Kita dengar sampai habis. Kan, insyaAllah kita akan dapat. Kan, insyaAllah. Okay. Boleh? Saya masuk ke makhraj seterusnya. Lam, nun dengan ra. Okay. Dah habis. Iklan dah habis. Kita lukis gigi kita. Kalau siapa-siapa yang rajin, ambil satu buku nota, kan? Macam Sis Fatimah Al-Zahra. Saya nampak pensil dia bergerak-gerak. Okay? Lukis gigi. Banyak kali lukis gigi. Banyak kali lukis lelangit. Kan? Banyak kali lukis lidah. Kan? InsyaAllah. Okay? Gigi atas, gigi bawah. Tetap hitam. Kita punya lelangit tetap hijau. Kenapa saya suka lukis lelangit? Sebab nak ingatkan semua ni, lelangit kita ni mendata dulu, baru dia menaik. Di sini tempatnya kita nak belajar lam, nun dengan ra. Okey. Lam, nun, ra. Nampak? Dia bukan tempat yang sama. Dia bilik sebelah-sebelah. Bermakna dia bukan adik-beradik. Dia cuma kawan rapat je. Kawan karib. Okey? Apa point saya kat situ? Kawan karib. Ada siapa-siapa boleh tolong type kan? Kawan karib. Sebab penting tau. Perkataan karib tu, nanti akan datang, kita akan belajar tajwid.
Kan? Okey, terima kasih Sis Liza, Sis Fatimah Zahra, Sis Farina, thank you. Sis Erin. Okey. Karib tu ingat dia kawan karib. Sebab nanti insya-Allah akan datang kita akan belajar tajwid bahagian idgham. Dia punya hukum tajwid dia idgham mutaqaribain. Ada qarib kat situ. Mutaqaribain. Okey? Tu teaser je. Kan, kalau siapa yang dah belajar, kira ulang kajilah. Siapa yang belum belajar, teaser. Okey? Lam, nun, ra. Kawan karib. Nanti bila kita jumpa, lam jumpa nun ataupun jumpa ra ke kan. 3 huruf ni lah. Antara 2 huruf jumpa salah satu. Dia punya hukum tajwid dia idgham mutaqaribain. Kan? Sebab dia kawan karib. Bilik sebelah-sebelah. Dia bukan adik-beradik. Okey? Okey. Lam di sini. Lam. Nun di sini. Ra. Okey. Ra tak ada titik Macam Zai. Zai ada titik. Ra tak ada titik. Okey. Kalau misal kata gigi kita. Kita kena lukis gigi macam ini pula. Oh, gigi kita hitam. Lupa pula. Gigi kita hitam. Okey. Kat depan ni, dua-dua ni adalah gigi kapak. Gigi kapak. Okay. Tepi gigi kapak kita panggil gigi kacip. Tepi gigi kacip, gigi taring. Tepi gigi taring, tak tahu gigi apa? Garham kot. Tak sampai garham lagi kan? Okey. Okey, nak ceritanya point dia kat sini Okey, fokus Tengok screen pin screen. 1, 2, 3, 4. Okey, di sebelah sana set yang lain 1. Oh. 1, 2, 3, 4. Okey, ni nak cerita lam. Lam kita punya lidah kita letak warna biru. Lidah kita besar jadi kecil. Okey, nampak? Dia sengit kan? Ataupun dot-dot-dot sebelah ni kira dot-dot-dot Dia sebenarnya nak okey, warnalah warna. Okey, dia macam ni. Nampak tak? Okey. Kalau kita lukis macam ini, katakan lidah kita macam ini. Okey, tempat dia adalah di tepi. Sebab dia melencong ke sini kan? Nampak tak dia punya pergi dia ni? Pergi dia ni sengit. Kan? Pergi dia sengit. Okey, nampak tak? Ni lam, huruf lam. Lam. Macam cangkuk. Ada yang confuse tak? Jadi bermakna bila kita pergi tu, dia empitkan ke belakang gigi 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kita tengok di sini, dekat ni, kalau kita tengok yang dekat lidah ni, bermakna dia bukan tengah-tengah lidah. Ni tengah lidah kita kan? Okey, bermakna dia bukan tengah-tengah lidah, dia ke tepi. Nanti insya-Allah bila kita belajar sifat huruf, dia ada sifat huruf inhiraf ataupun melencong. Kan? Sebab apa dia melencong? Sebab dia perginya ke tepi. Kan? Dia tak pergi tegak. Dia tak pergi tegak macam tu. Dia pergi sengit sikit. Sengit sikit. Sengit tu ikut masing-masing punya keselesaan. Kalau saya selesa sengit ke kiri. Kan? Jadi saya ambil gigi saya ni, ada jarang sikit dah kan? Tu saya ingat nak pakai braces. Okey. Gigi saya ni saya ambil 1, 2, 3, 4. Yang keempat dah melopong pun, okey? Okey. Tapi yang pentingnya yang depan tu dia tak pergi terus ke belakang gigi kapak. Dia tak terus pergi straight. Dia melencong. Sebab sifat huruf dia ada lencongan. Okey? Clear tak? Bila kita sebut al dengan al, ada beza tak? Satu al. Satu al. Lagi satu al. Beza tak tiga-tiga ni? Satu al tu kita belakangkan lidah kita, kan? Alamak. Bahasa Melayu, okey? Alamak, lidah kita kat belakang, dekat lelangit.
Sedangkan kalau kita ngaji Quran, Allah, Allah, lillah, lillah. Dia beza dengan Allah, kan? Kalau kita belakangkan Allah, Allah, Allah. Kan? Tengok. Okey, jadi kita punya lidah tu hujung tepi lidah. Okey? Hujung tepi lidah. Bukan tengah lidah. Kalau macam tadi sin zai sod tu hujung lidah belakang gigi atas. Hujung lidah belakang gigi bawah. So kita tajamkan lidah kita, hujung lidah belakang gigi atas, hujung lidah belakang gigi bawah. Hujung lidah terkeluar antara dua gigi. Kan? Terkeluar, dia terkeluar. Okey? Jadi yang ini hujung tepi lidah. Okey? Hujung tepi lidah. Clear tak? Okay, thank you Sis Fatimah. Berbeza dan clear. Alhamdulillah. Ni saya tak panggil nama lah. Tak panggil nama untuk sebut. Okay. Cukup kita kenal dulu dia punya makhraj dia. Kan? Makhraj dia dekat belakang tu je. Dia dekat ni gigi kita. Ni lelangit kita. Dia dekat sini je. Dekat sini je. Kan? Dekat belakang gigi tu. Tapi gigi tu dia kena ambil 1, 2, 3 sebelah kiri ataupun 1, 2, 3 sebelah kanan. Okey Kita bergerak Kita bergerak ke kawan karib dia. Nun. Ini nun ni nampak kan dia ke belakang sikit. Okey, kalau kita lukis lidah kita macam ini, dia pakai kepala lidah. Okey, kepala lidah. Kepala lidah. Kalau siapa-siapa yang pernah join kelas saya dekat mana dulu yang PAS tu, kan? Okey. Ada beli buku kan? Buku tu pun ada juga. Buku tu jelas sikit. Dia lukis kepala lidah. Yang dia ada gelapkan bahagian kepala lidah. Boleh tengok buku tu juga. Okey. Okey. Nampak tak ni? Ni kepala lidah. So bermakna kita hujung lidah kita ni sampai kat sini juga. Sampai kat sini juga. Sampai kat sini juga. Tapi dia tekan lebih sikit kepala ni. An. Sebenarnya hujung lidah kita macam nak kena-kena dah dekat gigi tu. Dah kena dah sikit-sikit dekat gigi tu. Tapi sebab kita tekan lebih sikit. Kan? Kita tekan lebih sikit. Kita punya lidah tu menyebabkan kepala lidah kita ni tertekan. Bukan dah sampai separuh lidah tau. Kepala lidah je sikit. Kita matikan dia. An. Kita tolak ke hidung. Sebab apa? Sebab nun ni, nanti bila kita belajar sifat huruf, dia ada sifat tunggal. Di mana sifat tunggal dia gunnah. Kan? Untuk nun dengan mim, dia ada sifat tunggal gunnah. Jadi memang betul makhraj dia di kepala lidah ni. Kepala lidah, lelangit atas. Kan? Lelangit mesti atas lah kan? Okey. Ini panggil lelangit atas. Nanti ni panggil lelangit keras. Ni panggil lelangit lembut. Okey. Ni keras. Ni lembut. Ini atas. Okay. Dekat tempat yang masih lagi mendatar tu. Kita tekan kita punya kepala lidah kat situ. An. Kalau dia berbaris, kita tekan dulu lidah kita, baru kita lepaskan. Na. Ni. Nu. Okay. Clear tak? Okey. Kita tengok ke ra Ra. Kita dah belajar lam, nun, ra. Thank you Sis Masita, Sis Maria, Sis Serin. Okey. Kita tengok ra. Kawan karib lagi satu. Bilik sebelah lagi. Kan? Dia deret-deret. Sederet tu ada 3 bilik. Ra. Ra tu kalau perasan, kan? Dah naik. Ni mendatar, ni naik. Okey, rasa pakai lidah sendiri kita punya lelangit tu. Okey.
Comel macam Nick ni. Kan? Dia dekat situ. Okey. Ro dengan lam ni, dia ada sifat yang sama. Inhiraf, melencong. Okey, kalau lam, dia melencong ke tepi. Sama ada ke tepi kanan sikit, sikit je. Ataupun ke tepi kiri sikit, sikit je. Okay. Kalau ro pula cara melencong dia belakang lidah. Okay. Kalau boleh tengok, skrin ni lidah kan, dia belakang lidah macam gini. Dekat belakang ni. Kalau ni lelangit kita ni lelangit kan, ini yang rata ni kan, lepas tu ni naik tu kan. Okey, dia dah macam gini. Lam, nun macam gini, ra macam gini. So bermakna dia kena dekat belakang lidah, hujung belakang lidah. Jadi itu lencongan dia kan. Sebab dia tak pergi straight. Dia tak pergi straight macam gini. Dia macam gini. Okay. So, makhraj depan sikit ni. Lam. Nun. Ra. Nampak? Jadi, bila kita matikan, R. Dia mati kat situ kan? R. Bila dia sebut berbaris, Ra. Ri. Ru. Okey, ro ni dia special. Dia tak sama dengan kha, dengan ghain ada sifat huruf isti'la. Kan? Ro ni dia tak dipanggil sifat huruf isti'la, tapi kenapa dia bunyi macam O? Sebab ro ni dia ada hukum tajwid dia. Kan? Ro ni tak sepakat semua qiraat dibaca tebal masa dia baris atas. Kan? Kita punya imam kalau misal kata dia baris atas, baris depan dia akan dibaca tebal. Ra, ru. Macam tu. Ra, ru. Kalau kita tak tebalkan, dia akan jadi ra, ru. Kan? Beza ru dengan ru. Kan? Ru, ru. Kan? Okey. Kalau tak tebal, ra. Kalau tebal, dia akan jadi ra. Tapi mulut tak boleh muncung. Kan? Ra. Okay. Memang keyword tu pegang. Hanya waw dengan doma saja mulut boleh muncung. Selain daripada tu, no. Cannot moncong. No moncong. Okay. Tak boleh memoyongkan. Okay. So, kita dah belajar lagi 3 makhraj. Oh, kalau misal kata ro berbaris bawah, dia akan nipis. Ri. Tapi berbeza dengan kha, khi, khu. Tak kisah dia baris atas, baris bawah, baris depan, dia tetap tebal. So, si, su, tetap tebal. Okey. Jadi ro, ri nipis, ru tebal. Okey. Itu nanti insya-Allah kita belajar tajwid bahagian ro. Ro tafkhim, ro tarkik. Ro tebal, ro nipis. Di mana ro nak dibaca tebal, di mana ro nak dibaca nipis. Oh sorry, lupa tengok jam. Oh sorry, 10.26. Okey, kita habiskan lam nun ro sahaja. Yang lain punya insya-Allah kita sambung pada minggu seterusnya. Kita akan belajar shin jim ya, di mana tengah lidah diempitkan ke lelangit keras. Lepas tu kaf dengan qaf, kan? Qaf hujung lidah diangkat tinggi ke lelangit lembut. Kaf depan sikit daripada qaf. Okey, saya tak lukislah, teaser je kan. Okey. Saya nak minta seorang wakil, kita baru belajar 3 makhraj untuk huruf apa? Saya tak panggil nama, volunteer. Ulang balik. Okey, cantik. Kan? Kawan baik, kawan karib. Sebab apa kita tak guna baik? Sebab kita nak biasakan dengan perkataan karib. Sebab nanti dia punya hukum tajwid dia idgham mutaqarib. Qarib, karib. Qaribain. Kan? Mutaqaribain. Masa saya mula-mula belajar dulu, saya dengar, macam mana nak sebut? Macam mana nak ingat mutaqaribain ni? Jadi saya kaitkan dia dengan
Kawan karib. Kan saya suka macam tu. Al-Khayshum. Aduh, macam mana nak ingat Al-Khayshum ni, rongga hidung. Hai Cum. Hai Cum mesti hidung kan. Okey. Jadi mana yang boleh kait kita kaitkan. Okey. Jangan ambil gambar saya tengah macam ni, Ambil tengah macam ni. Tengah ayu-ayu ni, tengah senyum-senyum ni. Ambil macam ni kan. Okey. Okey. Lam, nun, ra. Saya biasa sebut lam, nun, ra. Sebab apa? Sebab lam dulu kan. Lepas tu belakang lam tu nun kan. Lepas tu baru kita masuk lagi ke dalam sikit baru ra kan. Okey. Jadi saya biasa sebut lam, nun, ra. Sebut ra, nun, lam tak ada salah. Cuma masa kita sebut tu, kita sambil mengajar kita untuk susunan. Ujung sekali kat luar sikit, lam. Belakang lam, nun. Belakang nun, ra. Macam tu. Saya punya cara lah. Okay? Masing-masing ikut keselesaan masing-masing. Macam mana caranya. Okey. Kita dah belajar berapa makhraj untuk lisan. Ada siapa-siapa boleh volunteer? Berapa? Tak ada. Mana ada 12? Itu huruf. Berapa makhraj khas? Salah. Betul. 6 betul. Okey, alhamdulillah. Bermakna semua ada lagi. Belum tidur lagi. Ngantuk kan? Saya malam tadi, saya tidur lepas isyak. Kan? Lepas tu saya pukul 1 lebih, saya dah terjaga. Dah tak boleh tidur. Sampai sekarang. Kan? Lepas tu, yang bestnya, okey, kita iklan sikit Iklan sikit. Yang bestnya, saya bangun pukul 1 lebih tu, kan? Dah basuh baju, sidai baju, anak saya tak tidur lagi. Saya cakap dengan anak saya, jomlah kita pergi jalan kat bawah jom. Kan? Saya tengah usaha untuk nak turunkan berat badan. Sebab berat sangat kan, kaki saya semua dah sakit-sakit kan. Umur muda lagi, rasa macam segan kalau jalan sebelah-sebelah orang tu kan. Saya lah dencut-dencut. Tapi alhamdulillah sekarang makin lama makin sihat. Kan? Alhamdulillah. Lepas tu, saya ajak anak saya jalan. Kan? Saya pakai baju tidur, macam jubah lah kalau baju tidur tu kan. Macam jubah orang tengok daripada atas, warna hitam. Lepas tu yang bestnya, jadi perbualan dalam grup kita, dalam grup taman kita, anda nampak makhluk berjalan pukul 3 lebih. Ada dua makhluk berjalan pukul 3 lebih. Dia orang tak pasti sama ada manusia ataupun hantu, dia orang kata. Okey, iklan sikit je kan. Lepas tu bila saya jelaskan yang jalan tu saya kan. Mulalah masing-masing tu kan tergelak, baru rasa lega, rupanya manusia kan. Apalah dia orang ni kan. Takkanlah hantu nak jalan pakai jubah. Kan, takkan nak jalan atas jalan raya, nak berpusing-pusing kan. Okey. Okey, iklan sikit je. Okey. Nampaknya saya punya line macam tak cantik Saya punya kamera saya macam dia macam nak hang-hang. Okey, satu volunteer lagi. Kita dah belajar berapa huruf? Berapa huruf dekat alisan? Tadi sebenarnya ada yang dah tersalah jawab kan? 12. Sebab Sis Fatimah dia cepat je kan, laju je. Bila tanya berapa makhraj, 12. Sebab dia dah fokus, kita dah belajar 12 daripada 17. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa. Okey, kita nak tangguhkan kelas kita. InsyaAllah ada rezeki, ada umur kita, kan? Sihat tubuh badan kita. Allah temukan kita di minggu hadapan. Hari Jumaat, insyaAllah 9 suku. Okay. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan